Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, hari ini semalam jadi viral berkaitan tentang penentangan orang bukan Islam terhadap pengajaran hadis 40 di sekolah kebangsaan. Tetapi sebelum masuk isu berkenaan, kita turuti isu ni, peristiwa ini satu persatu. Sahabat-sahabat, pada Mei tahun 2023, Sheikh Ali Jumaah pernah datang ke negara Malaysia kita dan disambut oleh Perdana Menteri. Dan kalau kita tengok gambar ni, bukan takat Sheikh Ali Jumaah ada, Habib Umar Al-Hafiz pun ada juga di sini. Dan disebut dekat situ, Anwar Ibrahim berucap pada Majlis Muzakarah dan Umara sempena Festival Turath Islami Selangor tahun 2023. Jadi gambar itu sangat jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam kenyataan disebut, Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta Kementerian Pendidikan KPM dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mengambil ikhtiar menerbitkan semula Himpunan Hadis 40 Imam Nawawi untuk diedarkan di sekolah seluruh negara. Perdana Menteri berkata, himpunan hadis terbabit dilihat mampu memberi perkembangan ilmu kepada murid serta pelajar khususnya beragama Islam. Cuma oleh kerana Profesor Dr. Ali Jumaah, bekas Mufti Agung Mesir, menekankan mengenai hadis 40 Imam Nawawi itu, mungkin pihak JAKIM dan KPM boleh mengambil ikhtiar menerbitkan semula hadis itu supaya dapat dikirimkan di semua sekolah. Ini dapat dipastikan pelajar dalam kurungan Islam diberikan perkembangan ilmu dan mungkin dengan huraian yang baik juga. Katanya ketika ditemui pada Muzakarah Ulama Umara sempena Festival Turath Islami Selangor di sini tadi. Maksudnya pada bulan Mei tahun 2023. Jadi cadangan itu terbit daripada pemimpin tertinggi negara kita Malaysia. Kalau kita kata parti politik, dia adalah pemimpin di dalam parti politik PH lah kalau nak main politik. Tapi kita tak mahu main politik dalam hal ni. Yang berikan arahan itu ialah Perdana Menteri Malaysia yang orang kata dia liberal, orang kata dia tak mahu agama. Dia inilah yang memberikan kenyataan bahawa kita nak ajarkan hadis 40 bagi dekat anak-anak kita, nak edarkan supaya mereka dapat mengikuti perkembangan ilmu dan mungkin mendapat huraian yang begitu baik di sekolah-sekolah. Tetapi ada satu kumpulan daripada kalangan orang bukan Islam, MCCBCHST, dia membantah hal ini. Kumpulan bukan Islam bantah pengajaran hadis di sekolah kebangsaan. Majlis Perundingan Malaysia Agama Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan Tao membantah sebarang tindakan untuk memperkenalkan subjek berkaitan hadis di semua sekolah di seluruh negara. Majlis itu berkata mereka sangat bimbang dengan pelancaran modul 40 hadis Imam Nawawi. Portal berita The Malay Mail sebelum ini melaporkan modul itu akan dilaksanakan di sekolah menengah agama kerajaan dan bantuan kerajaan sebelum diperluaskan kepada sekolah di bawah Kementerian Pendidikan tahun depan. Oleh itu, kata mereka, ia akan merangkumi sekolah jenis kebangsaan yang merangkumi pelajar daripada agama berbeza. Hadis itu jelas sebahagian daripada agama Islam. Nampaknya tiada peruntukan dalam perlembagaan persekutuan kita yang membenarkan ajaran Islam sebegitu di sekolah jenis kebangsaan. Ini mungkin dilaksanakan di sekolah agama Islam. Itu kenyataan daripada mereka yang saya fikir ia adalah kenyataan yang cukup tidak cermat. Kerana mereka bimbang satu benda yang mereka tak perlu bimbang. Mereka bukan Islam dan Perdana Menteri pada peringkat awal pun dah sebut bahawa ia berkaitan tentang orang Islam sahaja. Kita nak ajar hadis 40 ni kepada anak-anak kita yang daripada kalangan orang Islam. Tetapi dia pula buat tak puas hati, dia pula rasa membimbangkan. Oleh sebab itu, KPM terpaksa menegaskan semula bahawa ini adalah hanya kepada orang Islam sahaja. Modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi yang akan diperkenalkan di sekolah awam adalah untuk pelajar Islam sahaja, kata pegawai khas kepada Timbalan Menteri Pendidikan Lim Swee Kwan. Lim memberitahu Sinchu Daily perkara itu dijelaskan oleh Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq
semasa mesyuarat pasca kabinet semalam. Kursus ini hanya melibatkan guru dan pelajar beragama Islam. Bagi sekolah Cina dan Tamil, hanya pelajar Islam sahaja yang perlu hadir, bukan pelajar bukan Islam. Ini sangat jelas. Menteri telah secara terbuka dan jelas menyatakan perkara ini kepada Timbalan Menteri, Ketua Setiausaha, Ketua Pelbagai Jabatan dan lain-lain yang hadir pada mesyuarat pasca kabinet. Kata Lim. Jadi tak ada isu, tak ada timbul apa-apa berkaitan tentang orang bukan Islam. Tak ada masalah tentang mereka. Ini adalah isu untuk meningkatkan upgrade ilmu untuk anak-anak kita daripada kalangan orang Islam yang menjadi inspirasi daripada apa yang telah disebutkan oleh Perdana Menteri Malaysia. Dialah yang memberikan cadangan berkenaan, menteri-menteri seperti Fadlina Siddiq melaksanakannya. Oleh sebab itu, kita boleh tengok di dalam Facebook banyak orang mengkritik kenyataan daripada NGO non-Muslim berkenaan. Di sini ada seorang pengguna Facebook bernama Lokman Sharif. Setahu saya beliau ada kredibiliti sebagai seorang peguam. Beliau menyatakan gasakan isu hadis 40. Saya tak tahu salah komunikasi berlaku atau tidak, tetapi alasan menolak 40 hadis cukup mengguris hati. MCCBHST menyangkal konsep Islam as a way of life. Kalau mereka membantah bahawa mereka tidak mahu pengajian hadis 40 terpakai kepada bukan Muslim, saya bolehlah faham sikit. Fair comment pada saya. Tetapi menidakkan Islam as a way of life untuk sekolah kebangsaan dah tak betul. Bagi Muslim, kita diajar dari bangku sekolah Islam as the way of life. Bila masuk sekolah kebangsaan dari dulu lagi, pelajaran agama kita mengajar Islam as the way of life. 30-40 tahun dulu pun begitu. Tiada masalah. Dari makan, belajar, bertutur dan lain-lain, kita cuba dapat restu Allah. Of course, sama ada yang ikut atau tidak itu cerita lain dan terpulang kepada masing-masing. Tetapi bagi setiap Muslim dari sekolah kebangsaan lagi, kita diajar agama bukan suatu konsep peribadi seperti di Barat ataupun terhad kepada seremoni sahaja. Muslim mahu be governed by syariah sebagai dia way of life. Dan ini merupakan struktur asas perlembagaan kita. Jadi saya sedih MCCBHST tak memahami dan menolak konsep ini. Lepas tu cuba berhujah tidak berperlembagaan pula. Bagi Muslim, Islam dalam perlembagaan lebih dari seremonial. Mereka mahu digovern oleh undang-undang syariah sebagai as a way of life. Dan ini constitutional atau berperlembagaan. Hak Muslim yang terpelihara. Dari berdekad-dekad dahulu lagi, pengajaran agama di sekolah kebangsaan telah mengajar Islam sebagai as a way of life dan ini tidak pernah menjadi masalah sehingga kini. Bantahan atas alasan sedemikian amat mengecewakan dan menimbulkan pelbagai tanda tanya dan kemarahan. Negara kita mula gerak ke kiri bertubi-tubi asalkan ini. Ini yang disebutkan oleh saudara Lokman Sharif. Di sana ada juga kenyataan daripada Bro Firdaus Wong Wai Hong. Dia kata gabungan NGO kufar protes modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi. As expected, the Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism, Sikhism and Taoism, MCCBCHST atau singkatannya NGO kufar, membantah pelaksanaan modul ini. Setakat yang saya baca, KPM jelas mengatakan modul hadis 40 ini adalah untuk pelajar Muslim. Malahan yang memberikan kenyataan adalah Timbalan Pengarah Kanan Bahagian Pendidikan Islam KPM. Tidak disebut langsung di situ untuk semua pelajar baik Muslim atau bukan Muslim. Saya salah baca atau NGO kufar ini tak pandai baca atau sengaja protes apa sahaja yang berkaitan tentang Islam. Bukan pertama kali NGO kufar ini membantah kerana pada tahun 2011 mereka juga mendesak Muslim agar jangan melakukan ibadat korban menyembelih lembu di sekolah atau tempat awam kerana lembu binatang suci untuk penganut Hindu dan menjaga sensitiviti masyarakat majmuk. Mereka juga bantah program dakwah yatim di sekolah. Hak mereka sebagai rakyat Malaysia untuk bersuara dan mempertahankan hak mereka, tetapi berpada-padalah. Apakah mereka fikir hanya mereka sahaja yang ada hak dan sensitiviti, tetapi kami sebagai Muslim tiada hak dan tiada sensitiviti? Bila Muslim protes, kami pula dituduh ekstrim, mudah keliru dan sensitif. Tetapi bila mereka protes, itu untuk melindungi hak mereka. Apa punya double standard? Mereka pula sibuk nak tentukan apa Muslim boleh buat dan perlu buat. Sedangkan apa yang nak dilakukan Muslim tak bercanggah dengan perlembagaan dan undang-undang. Kalau Muslim buat benda yang sama pada mereka dan masuk campur dalam urusan mereka, kecoh satu dunia. Ratusan atau ribuan laporan polis akan dibuat.
kami Muslim tak pernah masuk campur dalam urusan agama kamu kerana menghormati hak kamu. Tetapi please lah, hormati juga hak dan sensitiviti kami. Saya berharap pihak berkuasa ambil tindakan tegas terhadap NGO kufar ini kerana bukan sekali dua dah mereka masuk campur urusan agama Islam. Bukankah ini juga isu 3R? Demikian kenyataan Bro Firdaus Wong Wai Hong dan saya setuju kenyataan berkenaan yang mana ini termasuk dalam isu 3R dan patut diambil tindakan kepada NGO berkenaan. Jangan dibiarkan mereka terus menyebutkan sesuatu perkara yang melibatkan agama lain sehingga akhirnya ia melibatkan sensitiviti kami sebagai seorang yang beragama Islam. Kerajaan perlu tegas terhadap hal ini, apatah lagi ini inisiatif, ini adalah cadangan, ini adalah bayangan, ini adalah harapan daripada Perdana Menteri Malaysia sendiri. Sahabat-sahabat, saya fikir kita semua perlu memberikan kenyataan masing-masing terhadap hal ini, menunjukkan solidariti kita sebagai tanda untuk kita menyatakan bahawa kami serius terhadap hal ini. Dan saya yakin juga ini bukan isu politik, tak ada kaitan politik pun. Jadi jangan pandai-pandai nak kaitkan isu ini dengan isu politik. Seperti ada beberapa komen yang ada tu nak gunakan ini sebagai jalan politik. Kita baca sikit apa yang disebutkan dalam Facebook. Sahabat saya, ustaz yang saya sangat kagumi, Ustaz Rohizi Rais, dia tulis kenyataan yang saya rasa ni kenyataan yang tak patut ada dalam media sosial beliau. Dia kata, inai pada jari belum pun hilang dan mereka telah mempamerkan kuasa yang diberikan. Tahniah kepada mereka yang memberikan kuasa ini kepada mereka. Sangat jelas, kemudian dia sharekan kenyataan daripada TV Pertiwi dan kenyataan gabungan NGO Kufar bantah pelaksanaan model hadis 40 Imam Nawawi di sekolah agama. Yang kita faham sebagai orang yang berakal, perkataan inai pada jari belum pun hilang dan mereka telah mempamerkan kuasa yang diberikan, itu dirujuk kepada Pakatan Harapan dan juga BN yang telah bekerjasama di dalam kerajaan perpaduan pada hari ini. Dan disebutkan juga kata-kata sini, tahniah kepada mereka yang memberikan kuasa ini kepada mereka. Apa yang saya nampak, kenyataan ini cukup merendahkan akal seorang ustaz dan juga pemikir rakyat yang begitu bagus. Tetapi alhamdulillah, orang-orang yang komen di dalam post beliau ini tidak bersetuju dengan beliau dan memberikan pandangan yang begitu bagus terhadap hal ini. Kita baca kenyataan daripada komen yang disebutkan dalam Facebook beliau. Zain Abdullah kata, siapa yang beri kuasa kepada mereka? Mereka dalam kerajaan ke? Mereka tengah lawan siapa sekarang? Bukankah mereka tengah lawan kerajaan perpaduan? NGO adalah non-governmental organisation. Mereka bukan dilantik oleh kerajaan, kata Zain Abdullah. Sukoi S-Work Anwar. Dia kata, alhamdulillah, usaha yang baik dari kerajaan. Kita sokong alhamdulillah. NGO bukan dipilih oleh pengundi. Jangan timbulkan naratif kesalahan NGO kepada pengundi atau kerajaan. Sikap prejudis yang perlu kita elakkan. Kita harap kerajaan ambil tindakan tegas kepada NGO-NGO ini. 3R cuba disentuh. Abu Amar kata, mereka itu siapa? Yang diberi kuasa itu siapa? Yang ada inisiatif memperkenalkan hadis itu atau yang membantahnya? Siapa? Sama ada ustaz keliru, maksudnya Ustaz Rohizi, pemilik kepada post ini, sama ada ustaz keliru tentang pemahaman isu ini atau sememangnya berniat untuk meneruskan persepsi buruk pada kerajaan sekarang. Jika ia yang kedua, takutlah pada Allah. Allah ingatkan kita berlaku adil walaupun dengan pihak yang kita tak suka. Abu Amru, sama-sama ganding bahu sokong kerajaan lah pada benda baik. Zulkifli Jun, sebagai orang Muslim, kita sepatutnya sokong penuh kerajaan nak buat benda baik atau syiar Islam. Mereka NGO dengan fikiran mereka untuk buat bantahan, bukan buat keputusan. Sama juga bab alam sekitar kalau kita nak buat pembangunan. Muhammad Farhan Ahmad, dia kata, ustaz dikasihi, sokonglah kerajaan yang perkenankan hadis 40 walaupun dibantah NGO yang tidak diundi oleh mana-mana rakyat. Banyak lagi kenyataan-kenyataan yang saya fikir menggunakan akal yang waras dalam memahami isu ni. Sahabat-sahabat, kita tak boleh gebang saja kata mempertahankan isu ini, mempertahankan pembelajaran hadis 40 di sekolah dan membantah sesiapa daripada kalangan bukan Islam yang tidak menerima perkara ini. Sahabat-sahabat, jangan sekadar itu sahaja. Beli buku ni, hampa yang tak baca lagi duk gebang sangat hadis 40. Ini buku hadis 40, Al-Wafi Syarah Hadis 40, buku yang sangat penting yang nak diajarkan kepada anak-anak kita. Tetapi yang ni versi yang saya pegang
pegang ni, dia adalah versi syarah, versi yang dia adakan ulasan. Maksudnya ada tok guru dalam ni yang anda boleh rujuk hadis itu dan juga penjelasannya. Sangat mudah, sangat padat daripada tokoh-tokoh mazhab Syafi'i seperti Dr. Mustafa Dib Al-Bughah. Buku Hadis 40 ni Imam Nawawi yang tulis. Yang itulah yang dijadikan, yang mahu dijadikan sebagai panduan oleh Perdana Menteri Malaysia kita. Sahabat-sahabat, kalau nak dapatkan versi ni, ada link dekat bawah. Dapatkan, ambil manfaat. E-book ada, buku fizikal pun ada. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Saya harap anda dapat sesuatu yang bermanfaat pada hari ini. Jangan lupa untuk tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Ni buku Sahih Al-Bukhari pun jangan lupa untuk anda dapatkan. Buku Sahih Al-Bukhari 7 jilid lengkap hadis-hadis yang sahih yang menjadi pegangan dan juga panduan umat Islam. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.